Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita hari ini bertemu kembali di BBTV dalam rancangan pameran kartun online yang dipamerkan oleh platform www.craftora.com, iaitu satu platform yang pertama kali di Malaysia mempamerkan pameran kartun online di mana lebih daripada 90 karya-karya kartunis telah dipamerkan di dalam platform ini, termasuk lebih kurang 35 kartunis tempatan mengambil bahagian untuk penggemar kartun dan juga yang mereka ingin mengenal kartun, ingin mengenal kartunis-kartunis tanah air kita. Anda bolehlah bersama craftora.com layarilah website tersebut dan masuk ke website tersebut, lihatlah pameran-pameran kartun online yang sedang berlaku. Di samping itu, di sini ada buku yang disediakan oleh yang dibuat oleh kartunis yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu Cik Zuna. Beliau mengeluarkan buku ini, iaitu Politik Cacar Marbah. Kalau anda ingin mendapatkan buku ini, anda boleh menjawab soalan-soalan yang kita sediakan, dan juga anda boleh layari craftora.com dan dapatkan buku-buku tersebut di platform craftora.com. Okey, kita bersama kartunis hari ini, iaitu Cik siapa nama tu? Cik Azman Makno. Yes, Cik Azman Makno. Saya terlupa, kena tanya producer. Banyak sangat nama nak ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan minta maaf lah, banyak sangat nama nak kena ingat. Kali ni producer tak tulis WhatsApp bagi nama dia, so saya ingat. Saya difahamkan Cik Azman ada di Batam. Benar sekali. Okey, Cik Azman ni orang Malaysia ke orang Indonesia? Saya orang Malaysia. Memang menetap di Batam. Bekerja di Batam. Oh, bekerja di Batam. Bermakna orang Malaysia bekerja di Batam, baliklah Malaysia, keluarga dekat Malaysia lah. Ya, betul. Okey. Kita nak meneruskan rancangan kita hari ini, pameran kartun rasuah sebagai budaya. Cik Azman, boleh tak Cik Azman menerangkan sedikit kepada penonton kita asal usul Cik Azman di dalam arena kartun ni? Kartunis ni. Okey, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak ucap terima kasih pada BBTV sebab bagi peluang untuk saya online. Kan senang nak online ni BBTV je nak ambil saya. Okey, saya mula lukis kartun kalau ikut bukan dalam perut mak saya lah. Saya dah keluar sudah. Lepas tu dah masuk J1 baru start lukis kartun. Dan secara aktifnya sejak 11 tahun lepas, bila melihat kerajaan Malaysia terlalu rakus, bobrok dengan kuasa, salah guna kuasa, dan saya nak express saya punya perasaan dan nak kongsi dengan orang dengan cara kartun. Dan daripada situ saya tak berhentilah sampai sekarang. Okey, teruskan. Dan buat masa ni kami bergabung di bawah Saudara Todar, di bawah nama kumpulan tu Kumpulan Kartunis Independen, dan kami bebas untuk melukis apa saja asal saja kita punya karya tu karya yang orang cakap karya yang bukan menyebelah kepada orang yang buat salah. Contohnya kalau orang tu kita nampak terang buat salah, kita tak mau jadi pengampu, kita tak mau mengekalkan mereka dalam keadaan macam tu, dan kita
express kita punya perasaan tu dengan cara kartun, yang mana dengan kartun lebih mudah orang nak faham. Orang tak payah nak baca, kita baca sekali tengok, orang dah clear sudah. Dan medium kartun ni memang medium yang kira ringkas dan orang cakap apa, tepat kena ke kepala terus lah. Okey, Cik Azman, sambil kita bercerita penonton semua, sambil kita berborak dengan Cik Azman, di belakang saya ni ada gambar-gambar kartun. Inilah hasil-hasil yang dihasilkan oleh Cik Azman. Sambil kita cakap, anda boleh nampak hasil-hasil kerja-kerja yang dilukis oleh atau dikarya oleh Cik Azman. Cik Azman, tadi Cik Azman kata, dari bermulanya darjah 1, Cik Azman dah berminat untuk melukiskan karya-karya kartun, betul? Saya lukis, bukan kartun lah, saya lukis steering kereta dekat dinding rumah nenek saya. Oh, okey. Darjah 1, tak ada orang bising ke? Bising. Sebab saya guna bedak 3A tu saya lukis. Jadi mak saya cari bedak 3A dah habis sudah, saya lukis kartun. Dia dah marah sudah. So, dalam keluarga, mak bapa atau ibu dan ayah ada memberi sokongan untuk meneruskan hobi sebagai kartunis ni? Tidak, saya sebenarnya pelukis kartun sambilan, bukan secara tetap lah. Jadi saya tak dapat galakan daripada mereka. Semuanya atas saya punya kemahuan sendiri. Okey. Di mana Cik Azman belajar melukis? Saya pun tak tahu di mana. Ini Allah SWT dah lahirkan terus jadi lukis ni. Rasanya macam tu lah. Tuhan dah bagi bakat tu kan. Kita gunalah untuk yang sepatutnya. Okey, maknanya bakat tu memang dilahirkan dah ada, sedia ada macam tu lah. Daripada mula tu yang Cik Azman kata Cik Azman lukis kat dinding tu, itu Cik Azman lukis portrait atau Cik Azman lukis kartun-kartun? Saya lukis steering kereta. Oh, okey. Apa benda tu Cik Azman? Saya tak berapa faham tu. Steering kereta. Steering kereta. Okey. Yes. Oh, okey. So berapa lama Cik Azman daripada lukis kat dinding tu, berapa lama Cik Azman melukis secara profesional selepas lukis dinding tu? Jujurnya saya tak melukis secara profesional sebab kira macam semi profesional lah. Okey. Sampai ke sekarang lah. Pasal saya sampai ke sekarang dah profesional lah. Tak juga. Saya sebenarnya saya adalah terlibat dengan technical drawing. Okey. Itu saya punya main kerja hakiki saya adalah technical drawing. Yang kartunis ni ada kerja sambilan saya lah, kerja sambilan. Dan tak menghadapkan apa balasan tu sebenarnya. Semata-mata untuk bagi pencerahan yang lebih mudah kepada kawan-kawan. Okey. Dan orang lainnya. Okey. Maknanya daripada technical drawing tu dah jadi profesional lah tu. Technical drawing tu dari segi bahagian mana? Arkitek untuk engineering ke atau apa? Kami buat untuk oil and gas punya industri. Okey. Pernah tak Cik Azman selaku kartunis walaupun sambilan, pernah tak Cik Azman melukis atau mengeluarkan buku-buku kartun seperti kartunis-kartunis lain? Tak ada. Untuk diri saya sendiri tak ada, tapi untuk secara berkumpulan tu ada. Ada contribute jugalah kepada buku kartun yang kami buat secara berkumpulan. Okey, Cik Azman, anak ada berapa orang? 4 orang tuan. Isteri seorang lah Seorang. Tak, persoalan saya, pasal apa saya tanya pasal anak, adakah kemahiran ataupun hobi Cik Azman sebagai kartunis jatuh kepada anak-anak ataupun salah seorang anak? Ada 2 orang, yang nombor 2 dengan nombor 4. Okey. Adakah dia melukis sebagai profession yang tetap ataupun sebagai hobi? Hobi saja. Hobi Tetapi Cik Azman menggalakkan?
Oh, saya suka kalau lukis kartun untuk bagi tahu kepada maksudnya nak sampaikan mesej, saya galakkan. Okey, proceed saja dengan apa yang dia mahu buat. Yang paling penting kartun tu mesti ada mesej yang kita boleh share dengan orang lain. Jangan buat kartun-kartun berepek lah. Bukan kartun shot sendiri lah. Bukan kartun shot sendiri. Okey. Cik Azman, saya pun nak tahu juga berapa banyak pameran Cik Azman dah sertai selain pada craftora.com? Craftora saya rasa tak banyak, baru 2 ataupun 3 saja. Itu pun bersama dengan saudara Zuna, kami punya Sifu tu. Okey. Bila Cik Azman cakap Sifu, Cik Zuna dia beri tunjuk ajar pada Cik Azman cara-cara melukis kartun atau apa? Oh, yang tu tidak. Cik Zuna dia tak tunjuk kat saya macam mana lukis kartun. Sebab dia suka kami bebas dengan kami punya stroke sendiri. Okay. Kenapa saya anggap sebagai Sifu, sebab dia buka minda saya kepada apa yang sedang berlaku dekat Malaysia sekarang. Okey. Itu yang dia bagi maklumat, dia explain lah apa yang patut kita kena buat. Tapi untuk stroke kartun dia tak usik. Dia bebaskan kami dengan stroke kami. Cik Azman, memandangkan Cik Azman di Indonesia Batam, adakah Cik Azman melukis karya-karya kartun berkenaan dengan Indonesia selain pada Malaysia? Saya tak sentuh Indonesia. Politik dia saya tak sentuh. Yeah. Sebab saya rasa tanggungjawab saya lebih kepada Malaysia lagi. Ya. Yeah. Dan saya tak mau campur urusan politik dekat negara luar lah. Biarlah orang di Indonesia saja yang buat judgement dia orang sendiri. Pada saya perlu sentuh Malaysia dulu. Selagi mana Malaysia masih belum bagus, saya kena sentuh Malaysia. Saya tak perlu nak sibuk dengan negara orang lain kan. Yeah. Tak manis. Ya. Cik Azman, daripada craftora.com punya pameran, di mana lagi platform yang orang ramai boleh dapat lihat karya-karya Cik Azman? Macam sesetengah kartunis ada Instagram semua kan? Macam Cik Azman? Ya. Saya selalunya post kat saya punya Facebook. Oh, ada dalam Facebook Ya. Apa page Facebook tu? Nama page Facebook? Saya cuma letak dekat saya punya personal Facebook saja. Dia tak ada page. Dulu ada page, lepas tu saya dah eliminate page tu, saya pergi pada personal Facebook saja. Okey. Nama Facebook saya Azman Makno KKI. Apa dia? Azman Makno. AZMAN Azman? Ya. MAT Man NOH no, okey. Lepas tu ada KKI, Kumpulan Kartunis Independen. Oh, KKI. Orang ramai bolehlah layari Facebook Ahmad Makno. Azman Makno. Azman Makno dot ada dot ke? Tak ada dot Tak ada. Terus KKI. Ya, betul. Okey, Azman Makno KKI. Di situ anda dapat melihat banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Cik Azman dalam karier beliau sebagai hobi kartunis. Okey, Cik Azman. Ya. Kita akan pergi ke rasuah budaya rasuah menjadi budaya, di mana kita nakkan Cik Azman menerangkan berkenaan dengan pameran karya-karya yang telah dihasilkan oleh Cik Azman. Silakan, producer. Okey. Okey, gambar pertama ni. Yang pertama ni saya guna perkataan kopi sebagai main subject, main objektif dia. Kalau kita dulu kita ada biji kopi. Lepas biji kopi tu kita ada kedai kopi kan. Lepas tu kedai kopi biasalah kita minum secawang kopi. Dan dalam masa yang sama ada juga duit kopi kat situ. Semuanya berkaitan dengan kopi. Semuanya kita jadi ketagih. Kita kopi, kita ketagih dapat kat restoran, kita ketagih minum secawang kopi dan kita akan tetap ketagih dengan duit kopi. So kaitan dia tu ada kaitan, ketagihan. Itulah untuk yang pertama. Okey, itu yang pertama Yang kedua?
Yang kedua, yang ni kalau saya perhatikanlah, kebanyakannya untuk dapatkan projek daripada mana-mana, tak kira lah swasta ke government. Jadi kita perlu ulur dulu sebahagian kecil, sebahagian kepada orang yang menguruskan projek. Sama ada yang tu tak semestinya bos, mungkin orang-orang yang macam pion ke ataupun sekretari je ke. Jadi bila kita bagi habuan untuk mereka tu, dan habuan tu boleh menggembirakan mereka, so dia akan bagilah projek dekat yang tadi tu, yang minta tender whatsoever tadi tu lah. Semuanya akan jadi macam menyusahkan orang lah. Okey, yang ketiga? Yang ketiga ni sama macam yang nombor 2 tadi juga. Untuk diluluskan dapat signature, kita kena swap dulu. Saya buat satu gambar lukisan sudu kat situ dengan tangan sebelah kanan. Ya. Maknanya tangan tu orang lain, dan satu tangan lagi berpegang pen yang standby untuk sign untuk projek tu diluluskan. Jadi dua tangan yang berbeza, satu daripada pemberi rasuah, satu lagi daripada penerima rasuah untuk luluskan projek. Okey. Okey. Saya dapat lihat desain-desain ataupun lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Cik Azman bukan lagi amateur, mahal, bertaraf antarabangsa. Walaupun Cik Azman tidak ke luar negara, tetapi itulah standard karya-karya yang telah dihasilkan oleh Cik Azman. Bagus, syabas Cik Azman. Kita akan berehat sebentar. Lepasnya kita akan meneruskan dengan segmen kedua kita, iaitu demonstrasi. Boleh. Okey. Okey, kita kembali di BBTV bersama Cik Azman Makno, iaitu kartunis tempatan yang berkecimpung dalam bidang kartunis sebagai hobi, dan juga beliau salah satu peserta di dalam pameran craftora.com, iaitu pameran rasuah. Okey, kita akan bersama Abang Azman
iaitu beliau berada di Indonesia Batam kerana menjalankan tugas beliau di sana. Bukan holiday Okey. Abang Azman akan membuat demonstrasi lukisan kartun. Jom kita saksikan bersama. Okey, insyaAllah. Saya pusing kamera dulu. Ada nampak? Ini tag. Okey. Okey. Saya lukis guna tab. Okey, bagus. Senang nak publish. Bagus. So, Lain pada yang lain sikit, Jazman. At least kita nak belajar juga ni macam mana lukis pakai tab ni. Okey, tak senang je, senang je. Pakai iPad pun bagus. So biasanya kalau saya ni nak lukis apa ni tuan? Terpulang pada Cik Azman, berkenaan dengan rasuah pun boleh, berkenaan apa pun boleh. Okey, boleh insyaAllah. Alright, ni saya akan lukis berkenaan dengan rasuah lah ya. Okey. Yang apa nama ni baru bulan April, 10 hari bulan April 2021 ada Ketua Pengarah SPRM buat satu statement yang dikata dalam masa pandemik ni ada orang rasuah berlaku dengan begitu besar. So saya nak lukis lah. Bagus tu. Lepas habis lukisan ni, memandangkan Cik Azman melukis di dalam tablet ataupun iPad ke whatever, bolehlah hantar soft copy pada kita untuk kita publish dalam BBTV BBTV. Boleh, tak ada masalah. Ya. Ini COVID punya virus. Oh, COVID, okey. Cantik tu. Apa ya? Okey, ini transformasi COVID lah. Ya. Lepas tu, bila sekarang dulu COVID diserang orang, lepas tu bila dah lama sangat serang orang, dia pun dah boring. Orang pun dah mula guna kesempatan tu untuk buat duit. So dia dah jadi COVID tu dah jadi lain sudah sekarang. Transformasi of COVID. I think you zoom the picture of the drawing. Okay. Okay. So sekarang COVID dah jadi macam ni. Ketua Pengarah SPRM ada buat satu statement semasa COVID banyak dia punya kes rasuah yang meningkat melalui tender, melalui macam-macam lah. Yang mana benda ni berlaku semuanya masuk wang tender. Simple drawing sajalah Ya. Simple drawing as long orang faham Ya, insyaAllah orang faham lah kot. Mungkin orang kena faham. Kita buat complicated nanti orang tak faham buat apa kan? Betul. So transformasi dia dulu daripada COVID, masa start tahun 2019 sampai sekarang, ini adalah 2020 plus. Yang dulu adalah 2019 kan. Ya. Dia cuma menyerang manusia. Sekarang ni orang menyerang manusia dengan alasan COVID. So dia orang guna COVID sebagai alasan untuk buat rasuah, bagi tender terbuka. Bukan tender, direct nego dan ambil kesempatan untuk macam-macam lah. Ya. Secara tak langsung dia ni dia menekan rakyat, yang mana rakyat tu kena walaupun dalam keadaan susah, tapi pasti kena tanggung kos-kos yang tak sepatutnya yang mereka kena tanggung. So itu satu benda yang tak wajar berlaku. Itulah tuan yang dapat saya share kat sini untuk live drawing.
simple saja, tak boleh terlalu complicated sangat. Tapi kalau nak tengok yang lama-lama, saya ada, no problem. Okey, tu. Alhamdulillah. Seorang pakar kartun melukiskan karyanya berkenaan dengan rasuah tak sampai 10 minit. Itu dinamakan profesional. Mereka-mereka yang berkemahiran ni dia melukis tak lama sebab dia dah ada kreativiti dia sendiri, dia dah tahu apa dia nak buat. So ni daripada Batam. Itu dia. Okey. Terima kasih Cik Azman. Alright. Cik Azman, Sama-sama tuan. apakah nasihat Cik Azman kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan rasuah, Cik Azman? Kalau tuan tengok saya sekarang pakai kopiah kan. Ya. Masa ni belum terima rasuah ni. Ni dah terima rasuah. Okey. Jadi maknanya walau semacam mana alim orang tu, bila berkaitan dengan duit, dia orang akan buat sama ada duit atau jawatan, dia orang akan lupakan yang sewajar dia. So kita sebagai rakyat, kita kena pilihlah siapa yang patut kita sokong, yang boleh bantu kita sebagai rakyat Malaysia, yang fikir rakyat, bukan semata-mata fikir perut dan di bawah perut. Yang itu salah. So kita buka minda kita untuk rakyat Malaysia, tolong buka minda. Bukan semua pemimpin yang ada di depan kita itu jahat, dan bukan tak semuanya baik. Jadi kita pandai-pandai pilihlah pemimpin yang baik. Dan sama-sama kita benteras, sama ada dengan apa cara sekalipun. Kalau katakan kita pandai menoreh getah, cuba sampaikan mesej kita melalui torehan di pokok getah kita tu. Apa saja. Okey. Tapi yang paling penting kita kena sampaikan mesej kita jugalah. Apa-apa pun mesti mesej kena sampai. Cik Azman, apakah cadangan ataupun pandangan Cik Azman kepada orang ramai sekiranya ada seseorang itu ingin mempraktiskan sesuatu benda rasuah? Contoh, saya pegawai kerajaan, Cik Azman datang jumpa saya, Cik Azman nak sesuatu, Cik Azman nak bayar saya kopi untuk dapatkan tender atau dapatkan kerja, tapi rakan Cik Azman nampak yang apa Cik Azman buat tu salah. Apakah nasihat Cik Azman kepada orang yang nampak kita nak buat rasuah tu? Kadang-kadang ada orang dia ikut sama, kadang-kadang ada orang kata tak boleh kan. Apakah nasihat pada Cik Azman pada orang-orang ni? Jujurnya pada saya lah, kita ingat bila kita bagi rasuah tu, kita telah mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, dan rasuah tu akan beri impak secara keseluruhan kepada masyarakat. Dan juga rasuah tu bukan hanya impak kepada diri sendiri, malah kepada negara juga. Negara luar akan melihat ni satu berlaku, dua berlaku, tiga berlaku, dan benda ni bila jadi budaya, dia akan menjadi beri persepsi yang buruk kepada negara-negara luar. Jadi keyakinan orang kepada kita akan terhakis dan akan beri, maknanya generasi yang akan datang tu, bila orang dah tak percaya kat kita, jadi kita nak pergi keluar pun susah. Macam contoh saya kat sini kan, orang berkata-kata pasal Malaysia, tapi saya terpaksa mengaku saya ni orang Batam sudah dengan Malaysia. Jadi malu. Jadi jangan ambil lah. Kalau boleh jangan ambil lah. Ingat, kita ambil hak orang lain. Itu dia nasihat Cik Azman sebagai seorang kartunis kepada rakyat Malaysia dan kepada anda semua, supaya jangan ambil rasuah. Kedua, Cik Azman, sebelum kita mengakhiri rancangan kita hari ini, apakah nasihat Cik Azman kepada ibu bapa di luar sana, kalau dia nampak kanak-kanak ataupun anak-anak dia yang ingin berkecimpung atau minat dalam dunia kartun ni, diorang ni ada satu persepsi, kau jangan nak pandai-pandai nak ambil kartun sebagai kau punya profession, masa depan tak ada. Apakah nasihat Cik Azman kepada ibu bapa ni? Adakah patut dia buat macam tu, atau dia memberi galakan, nasihat supaya dia tidak buang minat sebagai kartunis ni? Untuk diri saya yang sebagai, saya sebenarnya bukan full time cartoonist.
saya galakkan ibu bapa bagi dorongan buat kartun ni sebagai hobi, bukan sebagai landasan untuk kita cari wang, sebagai pendapatan. Sebab yalah, lebih baik kita buat sebagai hobi, jadi kita lebih bebas dan kita boleh kita boleh kongsi kita punya idea tu, kita kartun tu dengan tak payah dibayar. Kita kongsi secara jujur, ikhlas, kita bagi free, gratis. So pada saya, biar diorang bagi dorongan, bagi galakan, dan jadikan sebagai hobi, bukan main income untuk dia. Itulah, itu pada pendapat saya lah. Itu dia nasihat daripada Otai, iaitu Cik Azman Magno, salah seorang profesional designer dalam oil and gas, dan juga mengambil kartunis sebagai satu hobi yang serius, tetapi ia bukan mengambil kartunis sebagai satu kerja profession. Dia berbeza. Kerja profession Cik Azman adalah oil and gas. Tapi hobi dia sebagai serius hobi adalah menjadi kartunis. Jadi betul, orang ramai di luar tu jangan menolak sekiranya anak anda ingin menjadi seorang kartunis, tetapi pada waktu yang sama jangan make sure anak anda ada pelajaran dan ada kerja yang tetap, kerja yang bagus, dan ambil career kartunis ni sebagai satu career hobi. Sekurang-kurangnya bila kita stres, kita boleh lukis kartun, hilang stres. Betul. Betul Betul. Apakah nasihat Cik Azman pada orang Malaysia untuk melayari craftora.com ni? Saya menyeru kepada orang rakyat Malaysia, tak kira lah orang Malaysia ke, rakyat Malaysia yang berada di Malaysia ke, di Indonesia ke, di mana saja, datanglah kepada www.craftora.com. Kami ada 30 lebih kartunis dengan 135 karya, dan semua tu adalah gratis. Tak bayar. Masuk, tengok, layan. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Dan bukan hanya welcome to Langkawi, tapi welcome to craftora.com juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Cik Azman kerana sudi meluangkan masa dengan kita daripada Batam, Indonesia, jauh tu. Saya terperanjat bila kita buat cross ke Batam, signal di Batam clear. Compare kita buat di Malaysia, signal tak clear. Oh ya ke? Sini kurang korupsi. Itu dia. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azman. Jangan rasa kecil hati atas gurauan-gurauan kita. Dan kita akan sentiasa di BBTV untuk memberi sokongan dan mempromosikan karya-karya dan juga pencipta-pencipta kartunis di Malaysia ini. Okey, jangan lupa melayari Facebook kita BBTV, YouTube kita iaitu BBTV, Twitter kita BBTV, dan juga kita punya portal iaitu bigbluetv.com. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.